Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga ya. Jadi seperti biasa, jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Odin. Dan bagi mereka yang ingin membuat sumbangan, anda boleh pergi ke atas page Regi Jesse Rita Odin dan tekan atau klik butang subscribe. Dia hanya RM3.9 sebulan ya. Baik, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan ya. Bantu maklumkan di ruang komen. Audio jelas tak? Anyway, kalau audio jelas boleh maklumkan. Saya teruskan dulu ya. So, saya nak baca satu kenyataan yang telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya baca dari Astro Awani ya. Tajuk dia peruntukan. Okey, terima kasih, jelas ya. Okey. Satu kenyataan oleh Perdana Menteri, tajuk dia, saya baca dari Astro Awani, tajuk dia peruntukan kawasan. PM Anwar minta MP Pembangkang terus bincang dengan Fadilah. Okey. Kandungan dia, Ahli Parlimen Perikatan Nasional diminta untuk terus berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berhubung permohonan peruntukan untuk kawasan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perbincangan mengenai peruntukan kawasan masing-masing perlu dibuat dengan Timbalan Perdana Menteri itu. Okey. Now, pada Jumaat, Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pembangkang tidak akan meneruskan permohonan bayaran peruntukan ahli parlimen kerana mendakwa syarat yang diminta kerajaan tidak pernah dilakukan sebelum ini. Taqiyuddin berkata sudah 2 kali bertemu Fadilah berhubung perkara tersebut. Kemudian dia dipetik sebagai berkata, apa yang diminta TPM ini ialah untuk pihak pembangkang menulis surat kepada mereka memberi jaminan tertentu dan sebagainya. Okey. So, pendek kata, PM Anwar beritahu semua MP, kau datang bincang terus dengan TPM Fadilah. Taqiyuddin pula berkata perikatan tidak mahu teruskan permohonan untuk bantuan peruntukan yang sememangnya menjadi hak MP kerana macam-macam syarat. Okey, sekejap ya. Okey, so macam-macam syarat. Okey. Now, politik kita letak tepi. Sebab dari sudut politik, saya faham pendirian perikatan dan saya sokong pendirian Perikatan Nasional. Sebabnya, dari sudut politik, saya pun nampak syarat-syarat yang dikenakan oleh kerajaan ya adalah tidak demokratik. Tidak demokratik. So, awal-awal saya beritahu, saya tak nak nanti perikatan tuduh saya memihak kepada kerajaan. No. Memang syarat kerajaan babak 3R tak boleh sentuh 3R. Syarat itu tidak demokratik kerana awak mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ahli parlimen untuk membawa isu-isu tanpa batasan lampau ke Dewan Rakyat. So, syarat itu tak boleh diterima langsung. Jika anda letak syarat itu sebagai syarat untuk memberikan peruntukan kepada ahli parlimen yang sememangnya adalah hak mereka, maka awak tidak demokratik, awak bersifat kejam bagi saya lah. So, tindak tanduk kerajaan tidak demokratik. Okey ya? Tidak demokratik langsung. Malah bagi saya tindakan kerajaan itu penganiayaan kepada segolongan rakyat di kawasan pembangkang
yang jumlah dia besar sebenarnya, kerana awak menidakkan hak tanpa syarat kepada ahli parlimen di kawasan situ semata-mata sebab mereka bukan duduk dalam blok kerajaan. Maknanya secara tidak langsung awak mengenakan syarat bagi hak MP untuk bantu rakyat, ya, semata-mata di kawasan mereka, semata-mata sebab kawasan itu, rakyat di situ, MP dia tidak memihak kepada kerajaan. Jadi seolah-olah hukum rakyat di situ. So ini bagi saya kejam dan tidak demokratik. Okay. Tetapi ada satu arahan yang telah diberikan oleh PAS kepada MP-MP Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim Tuan Man telah berkata, ahli Parlimen Perikatan Nasional dilarang berunding secara individu dengan kerajaan berhubung draft memorandum persefahaman berkaitan peruntukan pembangkang. Tuan Ibrahim berkata rundingan harus melalui perikatan yang menolaknya pada 15 September. Okey. Arahan Tuan Ibrahim atau arahan PAS ini juga tidak demokratik. Sebabnya, okey, kerajaan tidak demokratik. Bagi saya dia kejam dengan menghalang hak MP, hak peruntukan untuk bantu rakyat di kawasan dia, okey, dengan meletakkan syarat. Tetapi kerajaan juga telah beritahu dia terbuka untuk perbincangan. Okey. Now, perbincangan sepatutnya dengan MP. Kerana peruntukan ini untuk MP, untuk wakil rakyat. Peruntukan ini bukannya untuk wakil parti atau parti. Okey. Jadi MP dia bertanggungjawab khususnya, terutamanya kepada rakyat di kawasan dia yang memilih dia untuk mewakili mereka. Dalam perlembagaan sekalipun, babak perwakilan MP di Dewan Rakyat tidak, dia buta parti, tidak ada kena-mengena dengan parti. So dia wakil rakyat, dia bukan wakil parti. Perbincangan kerajaan, babak peruntukan adalah peruntukan kepada wakil rakyat, bukan wakil parti. Walaupun secara convention sebelum-sebelum ini parti yang akan berbincang, okey, asalkan tidak ada konflik, kita anggap MP-MP serah kepada parti secara sukarela, jadi parti bincang. Tetapi bila terjadi situasi begini dan parti tidak mampu atau tidak ingin teruskan perbincangan, dia tidak boleh halang wakil-wakil rakyat dia untuk berbincang. Jika dia halang, dia sudah menidakkan hak berperlembagaan MP untuk mewakili rakyat di kawasan dia dengan efektif. Ini tidak demokratik. Okey. So, kerajaan dia, saya tahu syarat dia tak masuk akal, tak demokratik, tapi dia masih terbuka untuk berbincang. Ya, memang dia beri, menjadikannya sukar. Saya tak suka apa kerajaan buat, tapi tetap dia buka. So, parti tidak seharusnya mengekang MP, dia kata no, you cannot discuss. Itu tidak demokratik. Parti seharusnya membenarkan MP berbincang, tetapi meminta MP sebelum awak buat sebarang keputusan, datang dulu bincang dengan parti, ya, kita bincang sama-sama, kita lihat ya, kewajaran syarat dan sebagainya. Itu boleh. Kalau nak parti yang akhirnya tentukan, well, it's not democratic. Sebab akhirnya MP kena fikirkan orang di kawasan dia.
pilihan raya katakan diadakan selepas penggal penuh Parlimen ke-15, maka ada 3 tahun lagi bersama PH dengan barisan. 3 tahun lagi, saya rasa ketepikan ego, rendahkan diri dan utamakan rakyat. Biar MP-MP buat keputusan. Ya, MP-MP pergi bincang. Ya, saya setuju. Syarat kerajaan tak masuk akal, tidak demokratik, maka MP boleh terus berbincang sehingga boleh cari jalan tengah. Ya, sebab perbincangan terbuka di belah kerajaan, perbincangan tertutup di belah perikatan. So, apa jua akhirnya kerajaan boleh kata apa korang nak cerita pun, korang yang tutup perbincangan dulu. Sekarang perikatan perlu fikirkan rakyat dan pastikan MP menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Jangan kekang hak MP untuk mewakili rakyat di kawasan mereka. Utamakan rakyat sebab pilihan raya 3 tahun lagi. Jangan buka peluang untuk orang kata kamu tidak demokratik. Kerana selepas ini, jika perikatan halang MP dia untuk runding dengan kerajaan, perikatan tak boleh kata tindak tanduk Anwar tidak demokratik. Sebab Anwar boleh kata, kau pun tak demokratik, kau halang MP kamu bincang terus. Jadi benarkan MP tu bincang terus, tetapi galakkan, jangan arah, galakkan MP untuk sebelum apa jua keputusan dibuat, datang dulu bincang dengan perikatan, kita lihat, kita bincang, kita lihat boleh diperbaiki ke apa ke, kemudian MP akan terus bincang, terus tertekan dengan harapan boleh boleh dapat satu penyelesaian demi rakyat. Ya. So itu komen saya. Ingat, at the end of the day, arahan perikatan kepada MP dia tidak demokratik. Ya, tidak demokratik. Dan keutamaan harus sekarang diberikan kepada kesengsaraan rakyat. So, ini kes, ini situasi, prioriti dah tersasar. Ya. Tak sanggup rendahkan diri untuk demi rakyat. Cari jalan dapatkan peruntukan itu, tapi pastikan awak jelaskan kepada rakyat betapa susahnya dapat peruntukan ini dan kenapa kerajaan berlaku tidak adil. Itu boleh. Ya, saya rasa rakyat di kawasan anda akan faham. So, sebelum kerajaan beri peruntukan, dia pun akan fikir, kalau saya beri peruntukan ini, saya letak syarat bukan-bukan, akhirnya MP itu setuju, tapi untuk 3 tahun, MP akan dapat peruntukan, tapi dia akan cerita dekat kawasan dia. Ya, kerajaan macam ni, kerajaan macam tu. Jadi akhirnya yang kena balik ialah kerajaan. So, ya, so mestinya perbincangan akhirnya akan menjurus kepada satu penyelesaian. Sekarang ni kerajaan yakin korang tidak akan rendahkan diri dan korang akan terus membangkang syarat-syarat yang dikenakan. Jadi dia berani letak syarat itu. Katakan ada seorang MP selepas ini, dia demi rakyat di kawasan dia, dia terima syarat itu, ataupun dia dapat rundingkan satu syarat yang lebih selesa dan dia dapat peruntukan itu, rakyat di kawasan dia gembira. Tapi dia boleh bercerita sampai PRU 16 kepada rakyat dia, untuk dapatkan benda ni untuk awak, demi awak saya buat. Jadi dia jadi hero. Tapi untuk dapatkan benda ni, saya terpaksa melutut kepada syarat ini yang tidak demokratik, bla bla bla. Ini akan membawa imej buruk buat kerajaan. So, kerajaan akhirnya juga akan cari jalan tengah jika mereka yakin MP-MP akan terima syarat tertentu atau sedang cuba mendapatkan syarat yang cukup selesa untuk kedua-dua pihak. Ya. So, mengekang benda ni menampakkan ego Perikatan Nasional, menampakkan Perikatan lebih mementingkan politik berbanding dengan nasib rakyat. Dan yang paling penting, menunjukkan Perikatan membuat perkara yang tidak demokratik. Sama juga seperti kerajaan. So, saya tidak boleh terima
kenyataan PAS yang menghalang MP daripada berunding terus kerana ia melanggari asas perlembagaan, semangat perlembagaan dan fungsi MP, dan saya tidak boleh juga terima kenyataan Taqiyuddin bahawa rundingan tamat. It is very egoistic dan ia meletakkan politik atas kepada nasib rakyat. Rundingan harus terus menerus tanpa batasan. Ya, ego letak tepi. Tapi setiap kali rundingan gagal, jelaskan kepada rakyat, didik rakyat mengapa ianya gagal, apa kesalahan kerajaan, ya. Bukannya tutup rundingan, ya. So itu komen saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.